Okey, kita baca sikit hadis. Hadis daripada kitab At-Taharah, daripada Syarah Bulughul Maram. Hadis yang ke-133. Wa an qala al-musannif rahimahullah wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna al-yahuda kanu idza hadatil mar'atu fihim lam yu'akiluha faqala an-nabi SAW isna'u kulla syai'in illa nikah. Maksudnya daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, sesungguhnya orang Yahudi, jika seorang wanita dalam kalangan mereka mengalami haid, mereka tidak akan makan bersama. Ini perangai orang Yahudi, perangai buruk orang Yahudi apa dia? Dia menganggap haid itu satu hina, satu kehinaan. Jadi bila wanita tu datang haid, dia pulau wanita tu tak duduk bersama, tak makan bersama. Berbeza dengan Islam. Islam memuliakan wanita walaupun datang haid, boleh makan bersama, duduk bersama, tidur bersama pun boleh. Yang tak boleh ialah yang Nabi sebut ni. Faqala Nabi SAW isna'u kulla syai'in illa nikah. Maksudnya daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, sesungguhnya orang Yahudi, jika seorang wanita dalam kalangan mereka mengalami haid, mereka tidak akan makan bersama, tidak bergaul. Mereka pulau pula. Bahkan kalau darah haid, wanita ataupun isteri mereka kena pakaian mereka, mereka akan potong baju tu yang kena darah tu. Begitu sekali mereka anggap wanita tu hina bila datang haid. Tapi Nabi kata apa? Lakukan segala perkara, semua perkara pada wanita yang datang haid kecuali berjima. Nak bergaul, nak berpeluk, nak tidur bersama, nak buat apa-apa, semua boleh kecuali berjima sahaja. Cuba tengok fikul hadis. Hadis ini menjelaskan tentang sikap orang Yahudi yang melampau terhadap wanita yang mengalami haid. Apabila wanita Yahudi mengalami haid, maka mereka akan dipulau dengan tidak akan makan bersama, tidak akan dihampirinya, malah mereka tidak akan tinggal serumah dengannya. Dia letak kat luar ataupun hantar balik rumah keluarga perempuan. Apabila pakaian mereka terkena najis haid, mereka akan menggunting ataupun memotongnya. Nak bagi tahu manusia ni tak hormat wanita kecuali orang Islam saja, kecuali agama Islam. Ia berbeza dengan sikap dan pandangan Islam terhadap wanita haid. Melalui hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahawa seorang suami boleh melakukan apa sahaja terhadap isterinya yang kedatangan haid sebagaimana yang dibolehkan sebelum kedatangan haid, kecuali persetubuhan. Ia bermakna mereka boleh makan minum bersama, tidur bersama, malah boleh bercumbuan dan sebagainya. Ada satu hadis ketika Aisyah datang haid, Nabi baca Quran, dan ketika itu Aisyah duduk di atas riba Nabi, sedangkan Aisyah sedang haid. Menunjukkan apa? Tak ada masalah. Perdengarkan Al-Quran kepada wanita yang datang haid lagi bagus daripada pulau dia. Hadis ini juga merupakan penjelasan kepada firman Allah Ta'ala yang berbunyi, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Maksudnya, katakanlah haid itu adalah satu kotoran. Betul, haid itu kotoran. Oleh itu hendaklah kamu menjauhkan diri daripada wanita pada waktu haid. Maksud ayat Quran ini jauh diri, kata ahli tafsir, ialah tidak berjima. Bukan pulau, bukan tidak duduk dekat. Boleh duduk dekat, boleh berpeluk, boleh bercium. Yang tak boleh ialah jangan dekat ni, makna tak boleh bersetubuh. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Jadi ulama menyatakan maksud menjauhkan diri daripada wanita haid dalam ayat tersebut adalah tidak menyetubuhinya dalam tempoh haid. Selain itu, mereka boleh melakukan apa sahaja selain persetubuhan, termasuk berseronok, bergoras senda, bercumbu dan sebagainya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Namun ulama berselisih pendapat tentang batasan. Boleh bergaul, boleh bercumbuan, tapi ulama beza pendapat. Ada kata ada batas-batasnya. Tentang batasan pergaulan dan perhubungan dengan wanita yang sedang haid, dan akan disebut dalam hadis yang akan datang. Hadis ini juga membatalkan dan menghapuskan amalan orang Yahudi yang mengharamkan pergaulan dengan wanita haid secara mutlak. Malah mereka menganggap wanita haid adalah najis dan hina. Sekaligus
menunjukkan bahawa agama Islam ialah agama yang amat memandang tinggi dan menghormati kaum wanita, termasuk wanita yang mengalami haid. Pengajaran hadis pertama, harus melakukan apa saja terhadap wanita haid seperti bergurau, senda, bercumbu kecuali bersetubuh. Yang kedua, diharamkan bersetubuh dengan wanita yang mengalami haid. Yang ketiga, darah haid adalah najis dan wajib dibersihkan dari tubuh badan dan pakaian. Yang keempat, Islam suatu agama yang sederhana dan toleransi berbanding dengan agama Yahudi dan Nasrani yang bersikap melampau terhadap kaum wanita. Kemudian hadis 134, kita sambung. Ada soalan lagi ya? Boleh. Mana soalan dia? Okey. Bolehkah membaca ataupun memegang Al-Quran ketika haid? Ulama beza pendapat. Pendapat paling kuat dan pendapat majoriti tak boleh. 4 mazhab tak boleh pegang Al-Quran ketika haid. Imam Bukhari kata boleh, tapi 4 mazhab kata tak boleh. Atas dia apa? Boleh tak baca surah Al-Kahfi secara sikit-sikit? Contoh 30 ayat sepanjang Jumaat dapat fadilah ke? Ya, dapat. Sebab Nabi kata siapa baca surah Al-Kahfi hari Jumaat. Nabi tak kata baca surah Al-Kahfi sekaligus. Jadi kalau kita sibuk sangat boleh pecah-pecah, 30 ayat pagi, 30 ayat zuhur, lepas tu akhir sekali lepas asar. Tapi yang terbaiknya habiskan terus. Sebab kita biasa baca mesej habis, tengok drama sampai habis. Pernah tak tengok drama berseri potong-potong 10 minit, lepas tu 10 minit kan? Jadi yang terbaiknya baca sampai habis. Sebab satu surah tu biasanya cerita lengkap. Kalau kita baca sikit-sikit, cerita tu terputus. Okey, bolehkah membaca dah surah Jumaat, katakan lepas Jumaat bertaburlah. Mana ni? Surah Jumaat katakan lepas Jumaat bertaburlah cari rezeki. Macam mana ya? Macam mana? Kalau lepas solat, kalau kita bekerja, sebenarnya bukan berniaga saja. Siapa saja dan kerja apa sekalipun, pegawai ke, berniaga ke, guard ke, bila dengar azan Jumaat, berhenti pergi solat Jumaat. Bila habis Jumaat, bertaburan maksud apa? Masing-masing balik kerja asal. Kalau kamu guard, pergilah kerja guard. Jangan pula pergi berniaga, kacau orang pula. Yang kalau kamu kerja pegawai kerajaan, pergilah. Kalau kamu bos di syarikat, pergilah kat syarikat tu. Itu maksud bertaburan. Sambung kerja yang kamu buat sebelum Jumaat. Dah. Habis ya? Okey. Kelas Asmaul Husna yang sepatut hari Sabtu ni tak ada. Sebab saya pergi keluar. Dan kita akan besok Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Tak ada kelas 4 hari. Kita akan sambung hari Isnin insya-Allah pukul 10.30 pagi insya-Allah. Sekian, kita sama-sama tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.